وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, baca. Baik, kita masuk masalah walimah. Walimah ni maksud dia walimah, yakni walimatul urus, yakni jamuan perkahwinan. Kata para ulama, hukum jamuan perkahwinan hukumnya sunat. Buat jamu nikah ni adalah sunat. Dan sunat tadi itu, ulama kata bila bermula hukum sunat? Bermula hukum sunat itu adalah selepas daripada majlis akad. Adapun sebelum daripada akad tidak dipanggil walimah. Dan adalah seafdal walimah adalah dilakukan selepas mana jimak. Maksudnya kita jimak dah bini kita, hak tu afdal sekali walimah. Baik. Sekurang-kurang walimah ni, ulama kata apa sahaja yang sah untuk dibuat jamuan. Bihun goreng, biskut meri tu dak sangat. Biskut meri cicah dak sangat. Maknanya apa sahaja yang sah buat makanan, buat nasi goreng sikit apa semua. Apa sahaja yang sah untuk buat jamuan. Adapun sekurang-kurang sempurna. Tadi sekurang-kurang untuk hasil walimah. Adapun sekurang-kurang sempurna, kata para ulama, iaitu syatun, sembelih seekor kambing. Itu sekurang-kurang sempurna. Tapi kalau nak hasil pahala walimah, memadai dengan kita buat qada-qada jamuan. Baik. Sunat tadi bagi siapa? Jamuan-jamuan ni sunat bagi siapa? Kata ulama, sunat buat jamuan ni bagi pihak suami. Pihak suami. Pihak perempuan ataupun pengantin perempuan, sunat ke tak untuk buat jamuan? Tak sunat pun. Tapi kalau dia buat, dapatlah pahala jamu orang. Tapi pahala walimah ada ke? Tak. Kerana tuntutan walimah adalah bagi pihak suami. Jelaslah pengantin lelaki. Baik, kemudian. Dan juga wajibatun ilaiha wajibatun illa min uzrin. Dan menerima jemputan. Maksudnya, bila orang jemput kita kepada walimah, wajib kita hadir walimah tersebut. Cuma ulama' kata wajib hadir walimah sekiranya jemputan tadi secara khusus. Bukannya secara umum. Kalau contoh yata dalam grup WhatsApp, siapa-siapa pergi marilah. Ketika tu tak wajib. Tapi kalau dijemput kita secara khusus, seumpama contoh dia khabar, ataupun dia beri kad, ataupun dia WhatsApp secara personal, maka ketika itu ulama' kata kehadiran ketika itu wajib. Cuma ulama' kata illa min uzrin, melainkan dengan sebab uzur. Uzur tadi kerana kita sakit, ataupun kita sakit tak sihat, ataupun daripada kerana kemampuan tidak hadir, ataupun daripada kerana majlis itu ada maksiat. Bercampur laki puang, tidak syar'i, maka ulama' kata juga termasuk daripada uzur. Jelaslah. Baik. Bila sebut kata wajib hadir jemputan, hadir jemputan walimah, selain daripada walimah, contoh majlis akikah, khitan, sunat tak? Sunat? Wajib tak? Tak wajib. Bahkan sunat sahaja. Selain daripada walimatul urus, hanya sunat, tidak wajib. Yang wajib hadirnya ulama' kata walimatul urus. Itu pun dengan ketiadaan uzur. Sekiranya ada uzur, maka ulama' kata ketika itu tidak wajib. Wajib tadi bagi semua orang ke? Termasuk orang puasa. Adakah wajib dia hadir? Orang puasa wajib tak hadir? Ulama' kata wajib hadir. Orang puasa pun wajib hadir. Cuma tak lazim daripada hadir makan. Faham tak? Cuma orang yang puasa sunat, apabila dia hadir walimatul urus, sunat dia makan. Maknanya membatalkan puasa. Adapun sekira itu puasa wajib,
Sekalipun masih ada peluang untuk qada, ulama kata haram dia buka. Kerana bila sudah syuruk kepada perkara wajib, memulakan perkara wajib, maka wajib diselesaikan. Berbeza dengan masalah sunat. Yalah. Kemudian baik, ni masalah nikah ramah. Dan saya rasa masalah ni tidak terlalu panjang. Tidak perlu dipanjangkan. Kerana itu uzab. Itu uzab. Faham dia nak panjang? Uzab sekarang akan datang kahwin lah. Oh, insyaAllah. Wah. Itu uzab sekarang. Jadi nak panjang-panjang. Ana rasa, dan ini pada masalah nikah isteri 2 dan ke atas. Ana rasa itu ni muka-muka seorang je. Habis-habis 2 pun nampak Zo je lah kot. Muzamil tak wani. Faham? Baik, wataswiyatu fil qasam. Qasam di sini dengan maksud mabit, yakni bermalam. Sebab kita kena tahu, hak wajib kita bahagikan pada hak isteri ni, iaitu masalah pada waktu bermalam. Adapun siang hari dia jadi tabi'. Dia bukan asal pembahagian. Pembahagian asalnya adalah waktu malam. Adapun waktu siang ni, dia hanya tabi'. Siapa bab dia? Siapalah orang ni? Jelas. Masalah, jadi kalau nikah ramah, maka ulama kata kena bahagi malam. Bahagi malam. Jelas. Membahagikan malam ni dengan isteri-isteri hukumnya wajib. Baik. Kalau isteri tadi kedua-duanya merdeka, maka wajib sama rata. Ataupun kedua-duanya hamba, maka wajib sama rata. Tapi kalau seorang hamba, seorang merdeka, adakah wajib sama rata? Ulama kata tak wajib. Kalaulah seorang hamba, seorang merdeka, maka merdeka bagi 2 malam, hamba 1 malam. Kerana hamba adalah separuh daripada hak orang merdeka. Yalah. Kemudian wala yadkhulu. Bila sebut wala yadkhulu dan tidak menjimak. Bila sebut la yadkhulu, tidak jimak sini, dengan maksud dia yahrum, yukrah ataupun la yasih. Dengan maksud yahrum. Haram dijimak perempuan yang bukan giliran dia ketika itu. Tapi ingat, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Adapun sekira ada hajat, maka ulama kata ketika itu boleh. Seumpama contoh kerana darurah dan lain-lain. Jelas yalah. Nah. Kemudian wa idza arada safara asra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju laha al-qur'an. Baik. Dan kalaulah isteri ramah, kemudian kita nak musafir, dah nak bawa isteri hak mana? Maka ulama kata wa idza arada safar, jika nak musafir, maka ketika itu memilih di antara mereka bainahunna wa kharaja ay safara billati takhruj laha al-qarah. Maka ketika itu kita akan musafir dengan perempuan yang hasil daripada undian. Tulis nama, gocak tok, cabut. Tubik nama. Bawa ni. Dah tu buat gini wajib ke sunat? Ulama kata wajib. Ulama kata wajib. Lah. Kemudian tazawwaja jadidatan khassaha bi 7 layalin in kanat bikran wa bi 3 in kanat sayyidah. Baik, bila pula cerita masalah giliran, dia pun sebut lalu sekiranya wa idza tazawwaj, sekiranya nikah baru, tazawwaja jadidah, sekiranya kita baru kahwin hak baru, kita ada dah isteri, baru nikah baru, maka ulama kata kita khususkan bagi isteri baru ni dengan 7 malam. Sekiranya dia itu adalah bikir, yakni anak dara. Dan 3 malam sekiranya dia ni janda. Maksudnya benda, tak perlu bahagi malam lagi, tapi kita khususkan terus kepada dia 7 malam. Bahkan ulama kata, ketika itu beri dia hak 7 malam ni, takhsiskan dia dengan 7 malam ni wajib. Sebab apa ulama kata bikir 7 malam,
janda 3 malam. Sebab bikir ni, anak dara ni, sifat malu dia tu tinggi. Maka untuk dia tamkin kepada suami dia tu lambat. Maka ketika itu diberi hak supaya banyak bergaul supaya rasa selesa. Berbeza dengan janda. Janda ni, dia ni jenis pernah nikah dah dan merasai dah jima'. Jadi sifat malu dia dengan orang lelaki tu kuranglah sikit. Maka ketika itu 3 malam pun tak apa. Yalah. Kemudian baik, cuma isu beri 7 malam kepada anak dara tu wajib. Kepada janda boleh tak beri 7 malam? Adakah mesti 3 malam? Kalau lebih 3 malam boleh tak? Ulama kata boleh untuk memilih di antara beri 3 malam ataupun 7 malam. Cuma sekiranya kalau pilih 7 malam, maka kena qada balik pada isteri-isteri yang lain. 4 malam yang berlebihan. Berbeza dengan anak dara. Sekali pun ambil 7, tidak perlu qada dengan isteri-isteri hak lain. Yalah. Faham? Kemudian? Baik, ni masalah nusyus. Nusyus ni benda maksud nusyus. Nusyus ni antamna'a, iaitu terhalangnya suami daripada haknya. Terhalangnya ayyakuna almar'atu tamna'a zawjaha haqqan min huquqihi, iaitu seorang perempuan yang menghalang suami dia daripada mendapatkan hak-hak dia. Sama ada daripada mengambil kesedapan yang mubah, ataupun isteri dia langgar daripada duduk daripada rumah. Maknanya tak duduk di rumah, tak melazimi duduk di rumah. Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kehormatan bagi seorang suami. Yalah. Maka ulama kata dalam masalah nusyus ni, ia boleh bagi 2 masalah. Kita akan bahagi nusyus ni dalam 2 masalah. Pertama, zon akan berlaku nusyus. Yakni gaya-gaya nak nusyus tu ada dah. Yang kedua, memang berlaku nusyus sungguh. Kalau itu boleh buat tasjih, ana tak larat doa persihat lagi. Nak bangun. Bahagi 2, satu memang berlaku dah nusyus. Yang kedua, baru gaya-gaya nak berlaku nusyus. Maknanya zon gaya-gaya nak berlaku nusyus. Sekiranya baru zon nak berlaku nusyus, maka ketika itu hanya dinasihat. Adapun kalau nusyus sudah berlaku, maka ulama kata diberi pilih salah satu daripada 3. Salah satu daripada 3. Sama ada nasihat, ataupun pisah tempat tidur, ataupun pukul. Dan aulanya tidak dipukul. Aulanya tidak dipukul. Dan ulama kata pukul ni, syarat dia tidak boleh menyakiti. Tidak boleh di muka dengan muka dengan mana? Tak ingat. Tak, bukan. Apa dalam tu sebut anggota sahih? Tak. Kalau tak silap, kalau dalam ibarat-ibarat hasyiah juga akan sebut fi ghairil wajhi wal maqatil. Muka dan yang boleh membunuh. Tapi pukul pun tadi mesti tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan kesan. Dan kita sebut dah tadi, pukul tadi itu dia adalah pilihan terakhir. Dan pukul tadi dengan pukul hak ringan je. Pukul ringan. Dan ulama kata sebaiknya elok daripada pukul. Dan boleh pukul ni kalau tahu ada manfaat. Kalau tahu dah menyebabkan ia viral. Dia sebar cerita. Benda ambil tisu je. Ketah gitu. Kekerasan rumah tangga. Maka ulama kata sebaiknya elok. Tak ada manfaat. Lah. Bukan maksud pukul tak ditapar terajang. Tak boleh. Haram. Pukul tadi ulama kata dengan tisu ataupun kain
yang tidak meninggalkan kesan. Sekadar buat isyarat pada dia bahawa kita berasa hati. Yalah. Baik, baca. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها. Jika bimbang nusyus seorang perempuan, maka wa'azaha, beri nasihat. Fa'in أبت إلا نشوز هجرها. Tengok disebut fa'in abad, sekiranya abad ai aqamat, maknanya sudah berlaku nusyus tadi. Sekiranya fa'in abad ni bukan sekiranya dia dia enggan ataupun dia tidak endahkan, melainkan dia nusyus. Maksudnya benda berlaku sungguh nusyus. Faham? Illa nusyus, melainkan nusyus, yakni dia enggan, dia tinggalkan nasihat kita dan memang berlaku sungguh nusyus, maka ketika itu pisah tempat tidur. Kemudian فإن أقامت عليه هجرها وضربها. sekiranya berlaku sungguh juga, maka hajaraha, maka ketika itu pisah tempat tidur dan juga pukul. Tapi pukul, ulama kata pilihan terakhir. Pukul pula mesti tidak boleh pada anggota yang muka, tidak boleh meninggalkan kesan, mesti khafifan ghaira mubarrih. Khafif ghaira mubarrih, pukulan yang ringan yang tidak menyakitkan. Faham? Kemudian baru sudah rewang tu kan. Kemudian ويسقط بنشوز خصمها ولا يسقطها. dan gugur. Baik, cuma sini sebelum kita masuk wayasqutu ni, zahir kalam musannif seakan-akan kena ikut tertib. Kena nasihat dulu, lepas tu pisah tempat tidur, lepas tu baru boleh pukul. Maka ini adalah pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i. Adapun yang mu'tamad di sisi Imam Nawawi, boleh pilih salah satu daripada tiga tanpa memerlu ikut tertib. Faham tak? Tanpa perlu ikut tertib. Sebab tu Ana sebut tadi masa muqaddimah, Ana kata takhyir, diberi pilih. Tapi dalam wakil sekarang, Ana memang tak cadang nak pukul. Tak cadang nak pukul. Kerana dia akan jadi isu yang panjang. Wakil perlu dilihat. Jangan ikut emosi, jangan ikut nafsu. Kita dalam buat tindakan yang Ana sebut sama. Jangan ikut perasaan. Jangan ikut perasaan. Kena mikir rasional. Kena mikir rasional. Ni benda yang kita kena tu. Dan kena ingat, matlamat rumah tangga adalah untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia ni, jiwa hati kita jadi tenang. Nak tengok anak yang soleh, solehah. Bukan sekadar nak ambil kesilapan. Sebab tu nak sebut semua. Nikah ni, biar kita tahu matlamat kahwin. Jangan tengok orang lain kahwin, kita nak kahwin. Orang lain khitbah, kita pun nak khitbah. Orang lain nak ta'aruf, kita pun nak ta'aruf. Tapi ke mana kita nak bawa perkahwinan? Ke mana kita nak bawa ikatan ni, tak tahu. Sekadar untuk memuaskan nafsu, jangan. Ni amanah untuk kita. Siapa hak ta'aruf dah, hak mana ikat dah. Dia ada penghujung dan ada perjalanan. Jangan main dapat ikat. Jangan. Dia kena bersabarlah dengan pasangan. Kita ingat kita ni orang lelaki pemimpin. Kena banyak sabar dengan pasangan. Ujian semasa ikat ni besar, lepas kahwin lagi besar. Jadi kena sabarlah dengan pasangan. Boleh soalan banyak setara mana pun, sampai 50 soalan ke 100 soalan. Sabarlah. Memang Allah puang perangai dia. Sabarlah. Sabar. Yalah. Kalau tak belik-belik tu tak nama apa. Kemudian dan gugur dengan sebab nusyus tadi, bahagian giliran dia dan juga nafkah. Kemudian baik, masuk masalah khuluk. Khuluk ni benda masuk khuluk. Kalau orang Melayu kita, khuluk ni dia terjemah tebuh talak. Tebuh talak. Maksud dia tebuh talak, yakni suami cerai, isteri kena bayar bayaran. Ta'rif dia syarak, iaitu talaqun bi'iwadin maqsud. Talaqun bi'iwadin maqsud. Raji' lihajati zawj. Talak dengan balasan yang ditujukan. Maka kalau ghairu maksud, maka tidak dipanggil khuluk.
yang kembali kepada sudut isteri sekiranya dikembalikan kepada sudut suami, lihajatin zaujin, kepada hak suami, sekiranya dikembalikan kepada hak isteri, maka tidak dipanggil khulu'. Dah panggil dah. Talak raja'i fasakh, ada ke fasakh? Tok laki cerai kan? Talak raja'i. Itu jangan tukar mazhab Hanafi. Faham? Sekiranya contoh, isteri kata, cerai saya. Tapi awak kena bayar saya kau. Saya nak bahagian ni. Jadi kembali kepada hak isteri. Suami pun cerai. Adakah jadi khulu'? Tak. Panggil dia, fasakh? Tak. Panggil talak. Talak apa? Kalau ni masih lagi talak kali pertama, kedua, talak raja'i. Kalau kali tiga, talak bain. Yalah. Kemudian disebut wal khulu'u. Dan khulu' itu harus dengan iwadin ma'lum. Dengan iwad. Gantian yang maklum. Faham? Dengan gantian yang maklum. Faham? Maksudnya kalau majhul, saya beri awak pakaian. Pakaian mana? Majhul. Maka tak sah khulu'. Faham? Tak. Kalau majhul, kalau pakaian majhul, contoh dia kata gini. Awak cerai saya. Saya beri sesuatu pada awak. Sah tak khulu'? Naim, sah tak khulu'? Majhul. Sah tak khulu'? Sah ke tak? Hah? Qaid lazim. Mu'ah mana? Hah? Acak? Maka ulama kata khulu' ni jadi khulu' yang fasad. Sekiranya dengan iwadin majhul, maka khulu' tadi khulu' fasad. Tapi sah khulu'. Khulu' tadi fasad, tapi berlaku khulu'. Dah benda gantian dia mahar misil. Isteri wajib bayar pada suami mahar misil. Yalah. Faham tak bang? Kemudian baik. Sini Musani nak faham dia ni. Bila seseorang khulu' tebuh talak, orang pun tanya, apa manfaat tebuh talak? Adakah keistimewaan untuk hak suami je? Tak. Ada 3 manfaat tebuh talak. Maka sini Musani sebut manfaat tebuh talak. Pertama, tamliku bihil mar'atu nafsaha. Orang puang tadi memiliki diri dia sendiri. Maksudnya benda, dia bebas. Boleh cerai. Yang kedua, dan tidak boleh rujuk suami ke atas isteri dia melainkan dengan nikah jadi. Sekalipun dalam iddah. Berbeza dengan cerai biasa. Cerai biasa, kalau cerai dengan cerai talak biasa, suami boleh rujuk isteri sekalipun isteri tak redha. Suami pergi, jom kita rujuk balik dah dalam iddah lagi. Tak ambuh? Ya. Dulu cerai saya mudah-mudah. Ya saya ambuh rujuk. Suami, walaupun isteri tak ambuh, sah tak suami rujuk? Sah. Berbeza dengan masalah khulu', tak sah. Melainkan kena nikah baru. Maka nikah baru dengan seorang janda kena dengan redha dia. Kalau dia tak redha, tak sah. Jadi dapat keistimewaan. Kemudian dan sah boleh khulu' ketika suci dan ketika haid. Berbeza dengan talak. Talak hanya boleh ketika suci, tidak boleh ketika ketika mana haid, haram. Kemudian wa yajuzul khul'u, itu bukan manfaat daripada khulu'. Itu bukan, tapi itu hukum yang suku. Manfaat ketiga, dan tidak dihubungkan perempuan yang dikhulu' dengan talak baru. Dia kalau orang yang dicerai dalam iddah, tok laki yang cerai dia sekali lagi boleh tak? Dalam iddah sah ke tak?
Dia baru cerai. Saya cerai awak. Dia kata, cerai. Nak aku takut. Dah bagi kita pisah. Panasan, aku cerai kali lagi. Jatuh tak tolak? Jatuh. Dalam mazhab Syafi'i jatuh. Sebab masih hukum isteri. Maka cerai kali pertama tadi, jatuh. Cerai kali kedua, jatuh talak kedua. Tinggal sedikit. Cerai. Berbeza dengan orang dalam khuluk. Dalam iddah dia, tidak boleh dicerai kali kedua, kali ketiga. Tidak dihubungkan talak. Maknanya kalau pergi cerai pun, tak jatuh. Talak kekal hoksa tadi. Faham tak, faham? Faham ke tak, faham? Yalah. Cik Gi siapa bab iddah lagi kita bahas panjang ni. Bab cerai insya-Allah. Kemudian baik, masalah talak. Talak ni mana maksud talak? Apa ingat takrif talak? Ngaji aku tun nafi belaka dah dengan anak kan. Walaupun pengajian kali kedua ni tak sampai lagi, tapi pengajian kali pertama. Kan tu ngaji patu tinggal gitu je. Syami. Mana maksud talak? Halul aqdin nikah. Merungkaikan ikatan kahwin bilafzi talaqi wa nahwihi. Merungkaikan ikatan kahwin dengan lafaz talak ataupun dengan seumpamanya. Maka musannif pun sebut wa talaqu darban. Talak ni ada dua. Pertama sarih, yang kedua kinayah. Apa maksud sarih? Yakni lafaz yang tidak boleh ihtimal melainkan hanya cerai. Tak boleh ihtimal dengan ihtimal lain. Mereka boleh ihtimal cerai. Adapun kinayah boleh ihtimal cerai, boleh ihtimal lain. Contoh, awak balik rumah mak awak. Hak ni boleh ihtimal cerai, boleh ihtimal suruh balik. Tapi saya cerai awak. Maka hak tu memang cerai. Kemudian Sesek ni sengih-sengih macam pernah cerai orang. Ke Haji tengok drama banyak. Baca. Maka lafaz sarih tu 3. Ni secara asas sebenarnya kalau kita buka dalam Fathul Qari kan sebut ada 2 lagi lafaz sarih. Tapi hak tu biar dulu. Pertama at-talaqu wal-firaqu was-sarahu. Talak lah. Firaq ni pisah. Sarah ni bebas. Kemudian dan tidak berhajat pada lafaz sarih cerai itu dengan niat. Maknanya sekalipun tak niat, jatuh talak. Saya cerai awak. Jatuh talak. Lepas tu, saya tak niat ustaz. Saya tengah marah. Anda ramai bila anda duduk Malaysia. Bahkan masa anda duduk Jordan ni pun ada kot lah orang WhatsApp. Duduk Malaysia lah banyak ni. Ustaz, saya nak tanya hukum. Apa? Saya lafaz cerai ke bini. Tapi saya tak niat ustaz. Dah orang ni tengah marah. Dia cabur. Saya cerai. Tapi saya tak niat. Dah kata guana. Saya cerai lah ustaz. Saya cerai awak. Dah kata jatuh talak. Memang jatuh talak. Dah kata saya tak niat ustaz. Dah orang ni tengah marah. Anda kata tak ada orang cerai bini tengah suka-suka. Sungguh. Tak ada orang. Ada. Masuk ikan siakak steam. Lepas tu 3 rasa buka-buka puasa tengah sedapnya saya cerai awak. Soheh gila. Tak ada orang cerai bini tengah-tengah suka. Mesti cerai bini tengah marah. Jadi lafaz sarih ni suka ke tak suka, niat ke tak niat, jatuh talak. Anda banyak temu. Ustaz memang tak ada kaul ke? Tak ada kaul. Dia nak orang ni ustaz saya marah. Dah apa nak marah-marah lah. Rujuk je lah kata. Pergi rujuk lah. Dan memang jatuh talak. Dah nak orang ni ustaz saya marah. Dah memang marah. Dah tak ada orang tengok suka-suka. Pergi cerai bini. Anda kata-kata banyak sangat temu. Saya tengah marah ustaz. Dah apa memang marah. Alah. Itu kayak pergi balik Malaysia itu tahulah orang dia temu. Kemudian dan kinayah ni pula tiap-tiap lafaz yang ada ihtimal talak dan selain talak. Dan dia berhajat pada niat. Hari ni awak balik rumah mak awak. Kalau niat cerai, jatuh talak.
Kalau tak niat, tak jatuh. Sebab tu orang pernah tanya anak isu. Orang, tok lelaki orang cakap, saya bujang. Ngorak orang puan lain. Biasa kan? Tak je. Tak je. Dia jumpa orang lain. Kata, saya tak ada siapa-siapa. Bujang lagi. Jom nikah dengan saya. Adakah ketika tu cerai bini? Sebab dia kata dia bujang. Maka ulama kata tak. Melainkan kalau dia niat cerai. Sebab dikira lafaz kinayah. Ayat-ayat ni dah kalau anda. Zahili. Muqaddimah awal. Kemudian Nisa'u fihi darbani, darbun fihi talaquhunna sunnatun wa bid'atun. Baik. Dia masalah perempuan. Ulama kata orang perempuan ni dia ni ada dua. Pertama, ulama kata yang ada, kita nak kata mana? Perempuan yang ada haid. Perempuan yang ada haid. Di masalah yang kedua, iaitu 5 jenis perempuan. Satu, iaitu perempuan yang dah menopause. Menopause saja mana? Betul lah, pecen. Menopause saja mana? Mon. Biar betul itu ni. Bid'ah dalalah betul saja ni. Biarlah, anda tulis ikut bahasa anda. Menopause. Kalau tak kena ngejaan hak bahasa Melayu tata bahasa tu, betulkan kembali. Tapi faham dah kan? Orang puan yang dia ni tak boleh keluar haid dah. Faham? Tak boleh keluar haid dah. Kemudian saghirah, budak-budak. Yakni yang belum balik. Yang ketiga, orang mengandung. Orang mengandung. Yang keempat, orang yang dihuluk. Huluk. Orang yang dihuluk. Yang kelima, orang yang belum dijimak. Musannif sebut 4 tapi hakikatnya 5. Orang yang belum dijimak. Dia ada perbezaan. Selain 5 orang ni, maka dia masuk kategori ni. Selain daripada 5 orang ni, dia masuk kategori ni. Orang yang 5 golongan ni, kata para ulama, boleh ditolak bila-bila masa je. Bila-bila masa sahaja. Bila-bila je nak cerai, hukum dia tak ada masalah. Tapi perempuan yang ada haid, selain daripada 5 golongan ni, maka dia ada tolak bain, dia ada tolak bid'ah, dia ada tolak bid'ah dan ada tolak sunnah. Tolak bid'ah, tolak sunnah dan juga tolak bid'ah. Tolak sunnah ni lagu mana? Tolak sunnah ni, kata para ulama, iaitu diceraikan ketika suci. Syarat dia ketika suci. Yang kedua, belum dijimak. Yakni belum dijimak dalam tempoh suci tu. Dalam tempoh suci kali tu. Dalam tempoh suci tersebut.
Adapun talak bid'ah, maka diceraikan ketika haid atau ketika suci yang dijima' dalam tempoh tersebut. Faham tak orang? Tolak tu jatuh. Tolak bid'ah. Apa hukum tolak bid'ah? Tolak berlaku, tapi perbuatan tu haram. Faham tak orang? Lah. Jadi orang kita kata tak boleh cerai masa mengandung, tak boleh cerai masa mengandung, betul tak? Betul tak haram cerai masa mengandung? Hah? Betul. Dan ni masuk sini, boleh tolak bila-bila masa orang mengandung. Mana Ustaz? Hah? Betul tak? Betul tak haram cerai masa mengandung? Hah? 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 Betul tak? Tolak. Baik, sini ia ada tolak bid'ah, tolak sunni tak? Hah? Dia tak ada tolak bid'ah. Orang hamil tidak ada tolak bid'ah, tak ada tolak sunni. Apa maksud tidak ada tolak bid'ah, tidak ada tolak sunni? Yakni boleh dicerai bila-bila masa. Cuma pada masalah boleh haram ke tak haram cerai, hak tu dia balik kepada hukum lain. Faham? Tapi tidak, orang mengandung tidak dipanggil haram kerana tolak bid'ah. Tapi boleh jadi haram dengan sebab lain. Dan boleh jadi halal. Faham tak orang? Isu, faham tak isu? Jangan nampak bila kata haram cerai semua tolak bid'ah. Jelas. Kemudian baca. Maka orang puang ni ada dua jenis. Darbun, satu kumpulan. Seorang orang puang yang ada dia itu tolaknya itu sunnah dan juga bid'ah. Wahunna ni tah. Orang perempuan yang ada haid, dia ni hukum dia ada tolak bid'ah, tolak sunnah. Maka tolak sunnah tu kan tolak sunnah iaitu berlaku ketika mana suci tanpa dijima' padanya, pada tempoh suci itu. Adapun tolak bid'ah, dan adapun tolak bid'ah berlaku ketika mana tengah haid ataupun tempoh suci au fi tuhrin, ataupun tempoh suci yang dijima' padanya. Faham tak? Tafsir panjang ni kita bahas dalam Fathul Qari. Kemudian dan juga tolak yang tidak disifatkan dia itu sunnah ataupun bid'ah. Maksudnya boleh bila-bila masa. Wahunna musannif sebut 4 tapi hakikatnya ada 5. Yang pertama saghirah, iaitu perempuan yang masih kecil. Yakni belum sampai kepada tempoh balik. Yang kedua iaitu orang menopause, iaitu sampai kepada umur menopause. Kalaulah sudah tidak keluar haid tapi belum sampai umur menopause, ketika itu tidak diiktibar. Yang ketiga hamil, orang mengandung. Faham? Jelas. Sebab apa? Sebab ulama kata ketika itu diketahui iddah dia tempoh lama mana. Orang mengandung kan tahu iddah dia. Sebab tu tak ada tolak sunnah, tolak bid'ah. Kemudian dan juga wal mukhtali'ah, tu yang keempat. Mukhtali'ah iaitu orang yang haid ataupun orang yang suci yang dihuluk. Maka orang haid tak jadi masalah sebab dia redha dengan tolak dia haklah lama, iddah dia akan jadi lama. Kemudian allati lam yadkhul biha, dan orang yang belum dijima' tu yang kelima sebenarnya. Orang yang belum dijima' tolak dia adalah tolak tidak disifatkan sunni dan juga sunnah dan juga bid'ah. Sebab ketika itu orang yang dicerai ketika belum jima' ada iddah tak? Tak ada iddah. Jelas. Kemudian baik, bila cerita masalah talak, nak cerita pula hak talak. Seorang lelaki bila dia nikah dengan seorang perempuan, dia ada berapa hak talak?
sekiranya wayumliku dan memilikilah al-hurru orang merdeka 3 tolak. Wal abdu tatliqatain, ada 2 hak tolak. Orang merdeka dia ada 3 hak tolak. Sama ada dia nikah tadi dengan perempuan hamba ataupun perempuan merdeka. Adapun hamba, orang lelaki, dia ni hamba, lelaki yang hamba. Dia nikah sama ada dengan perempuan merdeka ataupun perempuan hamba, dia ada 2 hak tolak ya. Maksudnya bila ia cerai 2 kali, ketika itu jadi tolak bain. Yalah. Kemudian dan sah istisna pada tolak jika disambungkan dengannya. Tapi ingat syarat tolak ada 4. Syarat istisna. Syarat istisna ni ada 4. Pertama, mestilah dia niat istisna sebelum selesai daripada ucapan tolak dia. Yang kedua, mestilah mustasna dengan mustasna minhu bersambung. Tak boleh. Dia cerai, saya cerai awak. Esok baru khabar. 2. Saya cerai awak, tolak 3. Esok, melainkan 2. Tak jadi. Sebab tidak ada wisal, tidak bersambung. Syarat yang ketiga, mesti dia memperdengarkan pada dirinya sendiri istisna tersebut. Syarat yang keempat, tidak boleh istisna tadi menghabisi sekalian apa yang diistisnakan. Contoh dia kata, saya cerai awak 3, melainkan 3. Maka ketika itu jatuh 3. Sebab apa yang dikecualikan merangkumi habis. Dia mesti kurang daripada apa yang dia sebut tadi. Faham tak, Wan? Kemudian dan juga sah ta'liq. Ni masalah ta'liq nikah. Ta'liq cerai. Boleh ta'liq cerai dengan sifat ataupun dengan syarat. Dengan sifat. Contoh dengan sifat gua ni. Dengan sifat. Mari Soifi tahun depan awak jatuh. Tapi macam syarat. Tak kok. Boleh lah sifat. Boleh lah sifat. Mari ataupun akhir bulan ni sifat tu. Ataupun syarat. Kalau orang tu sembuh, awak jatuh talak. Awak masuk rumah ni, jatuh talak. Tapi benarnya panjang lagi. Awak masuk rumah ni, kalau you ulur kepala, kaki tak jejak, semua you ulur kepala kot tikar, jatuh tak talak. Tak. Sebab dah iktibar masuk. Panjang lah. Hak ni kita kena bahas kitab suku, kitab yang lebih tinggi. Ni nak faham konsep asas tu. Dia ada hak pelik-pelik lagi. Kalau awak masuk dalam rumah, maka lagu mana? Kalau anda ingat masa ngaji Tuhfatul Tullab dulu dengan guru-guru, penuh masalah. Orang puan duduk tangga. Kalau awak turun jatuh talak, awak naik jatuh talak. Jadi mana? Ulama kata lopak. Faham? Tapi melainkan yang kata, awak turun jatuh, awak naik jatuh, awak lopak jatuh. Maka ketika tu duduk saja pun jatuh. Sebab dia merangkumi semua. Kira ketika tu tidak berlaku ta'liq. Panjanglah masalah ta'liq ni, biarlah. Cuma nak faham, boleh ta'liq nikah. Boleh ta'liq cerai. Tapi janganlah buat pelik-pelik. Sebab ta'liq ni, selama-lamanya dia kekal. Tak ada boleh benda yang mencabut ta'liq. Orang tanya, Ustaz, saya dulu nyesal saya ta'liq bini. Boleh tak nak buat lepas mula ta'liq? Tak boleh. Anak ni walaupun tak nikah lagi, tapi ramailah bab-bab nikah ni orang tanya. Kita kadang-kadang Allahu Akbar, tarik nafas. Itu bab tu anak kata, orang lelaki ni jaga emosi. Dan orang puan jangan banyak mencabar sangat. Dan alhamdulillah lah, anak syukur benda ni. Tolak ni boleh ke orang lelaki. Kalau tolak ni boleh ke orang puan. Anak sehari tu banyak kali ni cakap. Tu Iman ke tu Bila lagi main pipong. Mana main pipong malam ni? Kena cakap pula. Kali apa dah? Dekat 700 dah rasa.
Balik lambat kena cerah. Salah beli ikan kena cerah. Bawa benda lain kena cerah. Balik lambat. Cerah awak. Cerah pula dah hari ni. Faham? Orang lelaki ni. Tapi orang lelaki gitulah. Sebab tu Ana ingat. Dulu Ana kalau duduk dengan tok-tok guru. Ana ikut tok-tok guru bila pergi majlis kahwin. Pengantin minta nasihat. Kalau pengantin lelaki minta nasihat, tok guru sebut saja. Sabar banyak. Masa ni tu tak faham. Kahwin lagi tu faham. Ana pun buat faham je. Tapi kawan-kawan hak kahwin semua kata betul. Sabar banyak. Sabar dengan isteri, sabar dengan perjalanan, sabar banyak. Kena sabar. Kalau pengantin puan minta nasihat, biasanya tok guru akan pesan banyakkan redha. Redha dan tolak ansur. Sebab kadang-kadang keinginan tinggi, tapi kita kena tengok buat kemampuan suami. Maka kena banyak redha dan tolak ansur. Hai, lain nasihat. Masing-masing bila nasihat ni. Semua angguk. Tak payah nak angguk sangat lah. Itu lambat lagi. Kemudian. Dan tidak berlaku talak sebelum nikah. Hak ni kena ingat boleh. Talak tak berlaku sebelum nikah. Ibad Ana pernah berlaku ke. Walaupun ada sebahagian fuqaha kata jatuh. Sebahagian fuqaha kata berlaku. Tapi pendapat ni bukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i talak sebelum nikah tak berlaku. Ana pernah ingat Ana 3 bulan Ramadan. Ana dah ingat bulan Ramadan bila. Tapi masa tu ada daurah Matlaq Badrain. Pagi-pagi orang akan baca kitab Matlaq Badrain dengan Ana. Dah kita pagi baca daripada pukul 8 sampai pukul 11. Berapa jam? 2 jam. Letih 9, 10, 11, 12. Dekat 3 jam. Letih bulan puasa tak boleh minum air. Jadi biasa tengah hari ni ada akak ada telefon. Sebab nak tidur. Pulang puasa. Dah main telefon. Mana akak lah. Ustaz Ramadan ni. Akak tu. Ustaz nak temu. Kata nak temu bila tu kita tak ada. Minta sangat Ustaz nak temu juga. Dia kata tak apalah temu petang. Anak pergi 3 orang. Sebab nak temu tu puang. Anak kalau orang puang nak temu. Anak akan bawa orang. Kita nak duduk temu segan. Kita malu. Jadi temu 3 orang. Kawan Ana lah. 2 orang ikut. Mari hak puang. Mari dengan hak lelaki. Dia kata dah apa ni? Duduk tu dak dam-dam nangis dah. Nangis. Dia kata buat apa ni? Orang puang dak dam-dam gini nangis dah. Dia cakap saya. Dia kata buat apa cakap? Pulang-pulang puasa ni cerah. Hak lelaki jawab. Jenis babi Ustaz. Nasihat sikit lawang. Maring. Dia masuk tak sedap. Masing doa. Saya tegur. Dia lawang-lawang. Saya cerah. Allah kata kerana makanan cerah. Lepas tu dah lawan dia Ustaz. Lepas tu bincang-bincang macam kata. Anda nampak jatuh. Jatuh talak. Ginilah kata. Naik jabat agama lah. Naik jabat agama cara mahkamah. Sebab masalah tolak ni anak tak boleh cara kata. Ni etum ustaz anak pesan. Etum boleh sebut pendapat tapi untuk menghukum sepada hakikat kena naik mahkamah. Itu boleh khabar. Ikut pendapat mazhab gini. Tapi nak tahu sahih kena naik kepada mahkamah. Mahkamah yang boleh hukum. Ni guru besar tak isu ni. Anak pun kata gini naik mahkamah. Ambil nombor telefon kawan anak. Dijumpa cakap. Lepas tu dia kata dah warna Ustaz jamu nikah kita bulan 12. Dia kata dah jamu pun dia dah cerah. Kita dah nikah lagi. Kita baru tunang. Anak dengar satu. Kawan anak 2 orang ni. Hak dengar. Bangun terus suka. Anak. Nak marah. Memang ada. Nak suka. Kena jaga haibah. Hai'ah. Kata dah kalau dah nikah lagi. Cerah mai ikut mana? Dia kata memang tak datang Ustaz. Dak kata. Kata ya Allah. Tapi saksi tu masih hidup lagi 2 orang. Kawan Ana 2 orang tu masih hidup. Kawan tu masih hidup lagi lah. Dan memang kes tu berlaku depan mata. Dan alhamdulillah lah jamu nikah tu dijemput. Dan memang lagi lah. Dan Ana saksi. Saksi nikah tu Ana. Dan alhamdulillah dak cerah sampai sekarang.
Hai, panas sungguh aku. Lama dah kes ni. Ana ingat masa tu ana sekolah lagi. Ana duduk IQT masa tu. Kan nak keluar dah IQT. Ana tak ingat. Tapi masa tu ana tak pergi Sudang. Kan ana balik Sudang dah. Ana tak ingat. Ana tak ingat. Tapi start di Sudang ya sah. Ana tak ingat. Tapi cerita ni lama dah lah. 5 tahun, 6 tahun, dekat 10 tahun. Tak apa 10 tahun. Tapi lama dah lah. Masyarakat. Baik, kemudian. Dan juga tidak jatuh tolak daripada mereka. Ni sebenarnya musannif nak cerita syarat bagi orang yang nak mencerai. Syarat bagi suami nak cerai. Kesimpulan paling mudah, suami yang nak menceraikan isteri kena cukup 2 syarat. Pertama, mestilah dia itu mukallaf. Yang kedua, mesti ikhtiar. Maka sebab itu dikeluarkan sabi, majnun dan juga naim. Budak-budak, orang gila dan juga orang tidur. Sebab budak-budak, orang gila dan orang tidur dia tidak mukallaf. Faham? Orang tidur kan rufa'al qalam. Itu naim. Dia angkat qalam dia. Kemudian mukrah, orang yang dipaksa. Sebab itu syarat orang yang nak menceraikan dia mesti ikhtiar. Jelas, mesti ikhtiar. Tapi ingat, ikhtiar tadi, dipaksa tadi, mestilah paksaan yang mencukupi syarat. Macam kita sebut pada sebelum ni lah. Syarat paksaan, dan kita tu telah hurah panjang. Dan ingat, orang yang dipaksa, dia mesti ikut betul-betul apa yang dipaksa tu, baru tak jatuh. Kalau lebih, contoh, bulan puasa, dia dipaksa untuk buka. Kalau tak buka, kena tembak. Dia kata, awak buka. Dia pun makan sepinggang. Dah batal puasa. Sebab dia suruh buka. Buka puasa memada dengan suatu suapan dia. Ni bahan sepuyuk. Hak tu batal. Sama tak? Awak cerah bini awak. Awak tak cerah, saya tembak. Saya cerah, dia tolak 3. Jatuh. Sebab lebih daripada paksaan. Sebab ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ni lebih ni masuk qawaid fiqhiyah ni. Kita berhenti sini dulu. Tak boleh lebih daripada itu. Sebab sebut dah untuk Abi Syuja' ni sebut tasawuf hukum dia. Nanti Abi Syuja' lagi kita pakai semua kaedah-kaedah fiqhiyah insya-Allah. Kemudian ni masuk masalah nak cerita masalah rujuk. Hak rujuk. Rujuk ni apa maksud rujuk? Raddul mar'ati ila nikahi. Raddul mar'ati ila nikahi fi iddati talaq ala wajhin makhsus. Mengembalikan perempuan kepada iddah dalam tempoh talak atas sudut-sudut yang tertentu. Yang benda tak boleh dalam iddah talak bain, tidak boleh dalam iddah talak khulu'. Faham? Sebab tu dia kata sini wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnatayn falahu muraja'atuha. Maka sekiranya dia talak isteri yang di sini isteri syarat dia, isteri sini isteri yang dia pernah jima'. Kalau tak jima' tak boleh rujuk. Isteri yang pernah dijima' tu syarat pertama. Syarat kedua, belum habis hak talak. Sebab tu dia sebut situ wahidah awis natain. Talak kali pertama ataupun talak kedua. Syarat yang ketiga bukan khulu'. Sebab kalau khulu' tak boleh rujuk. Faham ke tak, Wan? Kemudian falahu, maka haruh baginya untuk merujuknya selama mana belum habis tempoh iddah. Kalau habis dah tempoh iddah, maka ketika itu tidak boleh rujuk. Fa'in sekiranya habis dah tempoh iddah, maka dia halalkan perempuan tadi dengan nikah dengan akad yang baru. Faham tak? Kena nikah baru. Kemudian baik, bila dia cerah, dia rujuk balik ataupun dia nikah balik, maka ketika itu tadi dia cerah. Asal dia ada 3 hak talak. Dia cerah 1.
sama ada dia rujuk dalam tempoh iddah ataupun dia nikah baru selepas habis iddah, yang kembali kepada dia hanya 2 hak iddah. Hanya 2 hak iddah. 2 hak talak. Baik. Tapi kalaulah buat masalah. Seorang tu dia cerai bini dia. Kemudian habis tempoh iddah, bini bekas isteri dia ni nikah dengan orang lelaki lain. Kemudian orang lelaki tu cerai dia. Dia biasa dia 3 hak talak. Kemudian dia cerai talak 1, tinggal 2. Habis tempoh iddah, orang puan ni nikah dengan orang lelaki lain. Kan? Kemudian nikah dak dalam lama ni cerai. Habis tempoh iddah, orang suami lama nak nikah balik. Iddah 3 ke 2? Balik baki ke start baru 3 mula? Sebab ia nikah lain-lain. 2. Ni 2. Ni 2. Ni 3. Ni 3. Ni Faiz. Tak nampak lagi? Nak suruh lukis ke? Faham? Faham tak masalah? Tak faham? Oh, patut pun. Contoh Ali dan juga adik. Ahmad dan juga Muhammad. Ahmad dia nikah dengan Sarah. Ahmad pun cerai Sarah dengan tolak 1. Jadi yang kekal pada Ahmad 2 tolak lagi kan? Betul tak tu? Bila cerai Sarah pergi nikah dengan Muhammad. Tak ada lama mana cerai pula dengan Muhammad. Ahmad nak nikah mula dengan Sarah. Kekal 2 tolak ke balik 3 tolak mula? Sebab Sarah nikah dengan orang lain dah kan? Faham tak Pak I? Dia kena lukis dulu. Kalau tak, anda nak buat orang-orang. Tak faham lagi. Faham? Baik. Balik 2 tolak ke 3 tolak? Ni 2. Ni 2. 3. Ni? Wah, mudah. Petang-petang Ramadan. Aziz. 3. Ni? Oh, lebih berhati-hati sekarang. Zahili. 2. Mus. Zamil. Yang rajah dalam mazhab Syafi'i bahkan jumhur fuqaha balik 2. Balik baqi. Yang kata balik 3 adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi anda nampaklah siapa Ahnaf dalam mazhab ni. Faham? Dalam majlis kita sekalian. Faham? Kemudian dan tidak, kalaulah dia menceraikan isterinya dengan talak 3, maka tidak jadi halal. Maknanya tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah baru, melainkan selepas ada 5 syarat. Yang pertama kena habiskan iddah dia dulu. Yang kedua, dia kena nikah dengan orang lelaki lain. Yang ketiga, mestilah suami baru ni jimak dia dengan sebenar-benar jimak. Syarat yang ketiga, 4. Bainunatuha, cerai secara pisah betul. Pisah betul ni boleh dengan cerai tolak 3, boleh dengan cerai tolak 1 tapi habis iddah, ataupun khuluk, ataupun fasah nikah, ataupun mati. Antara 5. Bainunatuha boleh dengan maksud 5. Boleh dengan cerai tolak 3, ataupun kurang daripada 3 tapi dengan habis iddah, ataupun dengan khuluk, ataupun dengan fasah nikah, ataupun dengan mati. Kemudian yang kelima, kemudian habis iddah. Habis iddah, lepas tu baru boleh nikah baru. Jelas tak? Jelas. Kemudian kita ambil fasa terakhir ini, ba'ilah. Habis sampai ba'ilah. Kemudian baik, ni masalah ilah. Ilah ni masalah benda ilah. Ilah ni halifu zauji. Halifu zaujun. Bersumpahlah oleh suami. Halifu zaujun. Dia boleh buat dengan mudhaf, boleh buat dengan tak.
halifu zawji. Halifu zawji ila imtina'ihi min wat'i zawjatihi mutlaqan atau fawqa 4 ashhurin. Bersumpahlah oleh suami untuk tidak ila imtina'ihi, untuk tidak menjimak, untuk menghalang dirinya daripada menjimak akan suaminya, isterinya, akan menjimak isterinya secara mutlak ataupun lebih daripada 4 bulan. Maksudnya, saya sumpah saya tak mau jimak awak, jadi ilah. Ataupun dia kata, saya sumpah saya tak mau jimak awak selama 5 bulan. Tapi kalau dia kata, saya tak mau jimak awak 3 bulan, tak panggil ilah. Faham? Mutlaqan au fawqa 4 ashhur. Jelas. Ya, ilah ni zaman jahiliyah adalah hakikatnya cerai. Adapun zaman Islam melarang kerana dia menyeksa orang puan sebenarnya. Cuma ulama khilaf, hukum ilah ni benda dosa besar ke dosa kecil? Di sisi Ibn Hajar dosa besar, di sisi Ramli dosa kecil. Baik, baca mula. Wa idza halafa, sekiranya bersumpahlah, siapa sumpah? Suami, untuk tidak menjimak isterinya secara mutlak. Saya sumpah saya tak mau jimak awak. Ataupun tempoh yang lebih daripada 4 bulan. Fahuwa, maka ketika itu dia jadi mulin. Mulin ni salah satu kaedah untuk cerai zaman jahiliah. Kemudian wa yu'ajjalu lahu. Apa maksud yu'ajjal? Siapa tahu? Maksudnya ditangguhkan, maknanya diperjalankan berlalunya 4 bulan. In sa'alat zalika, sekiranya dia ni buat persoalan ni kepada siapa? Kepada qadi. Yakni dia akad kes ni kepada qadi. Dia kata, wahai qadi, baru ni suami saya sumpah tak mau jimak saya, sama ada secara mutlak ataupun 4 bulan. Dan sekarang ni cukup dah 4 bulan, suami saya tak jimak lagi saya. Akad kepada qadi. Ingat, kena akad kepada qadi. Dan bermula tempoh 4 bulan tadi start daripada tempoh dia bersumpah. Bersumpah. Kemudian bila akad kepada qadi, maka ketika itu, tapi kalau dia akad kepada qadi, tak ada masalah. Tapi kalau akad kepada qadi akan beri pilihan. Summa yukhayyaru bainal fai'ati wal takfiri au talaq. Situ wa dalam nuskah Darul Minhaj yang kecil tu, au adalah dia nampaknya ibarat dengan au. Kemudian diberi pilih baina fai'ah, bersetubuh, wa takfir, dan dia kena bayar sumpah, au talaq, ataupun dia kena cerai bini dia. Maksudnya diberi pilih antara dua ni, iaitu langgar sumpah. Apa maksud langgar sumpah? Dia kena gijimak bini dia, kemudian dia kena bayar kifarat sumpah, ataupun dia kena cerai. Sebab tu anda nampaknya yukhayyaru baina fai'ah wa takfir au talaq. Kemudian tiba-tiba bila naik kepada qadi kata sekarang ni awak diberi pilih. Langgar sumpah awak dengan jimak dia, kemudian bayar kifarat sumpah, ataupun awak cerai. Dia kata la haza wa la haza. Aku tak boleh ni, tak boleh kedua-dua. Fa idza imtana'a, sekiranya tak boleh, maka dicerai dengan qadi. Qadi jatuh talak. Walaupun dia tak rela, walaupun dia tak boleh, ketika tu jatuh talak. Kita pun belajar tadi bab talak, syarat talak dah mukallaf wa ikhtiyar. Dan ni kena paksa. Ulama kata melainkan paksaan yang mubah ataupun paksaan syarak, maka ketika tu sah. Salah satu paksaan syar'i adalah pada masalah ilah. Baik, masalah zihar ni kita sambung esok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farudduhu inda hajatina ilaik wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mula ana ada kelas. Ana mari dekat aku tu